Subtopik 2.3 struktur atom, di mana dalam subtopik ini kita akan mempelajari definisi nombor proton dan nombor nukleon, menentukan nombor proton, nombor nukleon, bilangan elektron dalam satu atom, menulis perwakilan piawai bagi atom dan membina rajah struktur atom serta susunan elektron. Tumpukan sepenuh perhatian pada subtopik ini. Nombor proton adalah bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. Setiap atom yang berlainan akan mempunyai nombor proton yang berlainan. Atom adalah neutral iaitu tidak bercas kerana di dalam sesuatu atom, bilangan proton adalah sama dengan bilangan elektron. Maka, cas positif sesuatu atom adalah sama dengan cas negatif dalam atom tersebut. Nombor nukleon pula adalah jumlah bilangan proton dan neutron dalam nukleus sesuatu atom. Nombor ini adalah rumusnya iaitu nombor nukleon sama dengan P campur N. Mari kita uji diri dengan soalan ini. Kita mulakan dengan atom hidrogen. Atom hidrogen mempunyai nombor proton 1. Maka, bilangan proton dalam atom hidrogen adalah 1. Bilangan elektron dalam atom hidrogen juga adalah 1. Mengapa? Ya, kerana atom hidrogen adalah atom yang neutral. Bilangan neutron dalam atom hidrogen adalah kosong. Ini akan menyebabkan nombor nukleon bagi atom hidrogen adalah 1. Kerana nombor nukleon diperolehi apabila proton dijumlahkan dengan neutron. Seterusnya, kita cuba atom karbon. Berapa nombor proton bagi atom karbon? 6. Ya, mengapa? Kerana bilangan protonnya adalah 6. Berapa nombor nukleon bagi atom karbon? 12. Correct. Okey, mengapa? Kerana protonnya adalah 6 dan neutronnya adalah 6. Jadi 6 tambah 6, kamu akan dapat 12. Atom klorin diberi nombor protonnya 17. Berapa bilangan proton atom klorin? Ya, 17. Begitu juga dengan bilangan elektronnya adalah 17. Berapakah nombor nukleon bagi atom klorin? 35. Kita ambil bilangan proton ditambahkan dengan bilangan neutron. Akhir sekali, aluminium sebagai contoh. Nombor proton tidak diberi, namun diberikan bilangan proton. Jadi, berapa nombor proton bagi aluminium? Betul, nombor proton bagi aluminium adalah 13 kerana bilangan protonnya adalah 13. Bilangan elektron juga adalah 13 disebabkan atom adalah neutral. Macam mana nak cari bilangan neutron bagi aluminium? Telah diberi maklumat nombor nukleon. Jadi, untuk mendapatkan bilangan neutron, kita akan ambil nombor nukleon ditolak dengan proton. Maka, kita ambil 27 tolak 13. Kita akan dapat 14. Okey? Jadi, bilangan neutron dalam aluminium adalah 14. Atom-atom yang neutral tadi boleh menerima elektron atau melepaskan elektron bagi membentuk ion. Atom logam cenderung melepaskan elektron, maka ion positif akan terbentuk. Bila lepaskan elektron, proton akan berlebihan daripada elektron. Sebab tu ion positif terbentuk. Atom bukan logam pula cenderung terima elektron. Bila terima elektron, elektron akan berlebihan daripada proton. Maka ion negatif terbentuk. Mengapa atom logam cenderung lepaskan elektron? Mengapa atom bukan logam cenderung terima elektron? Ini kita akan pelajari dalam
bab yang akan datang. Buat masa ini, kamu ingat dulu dua konsep ini. Okey, oleh kerana hanya elektron sahaja yang terlibat dalam pembentukan ion, maka bilangan proton dan neutron dalam nukleus tidak akan berubah. Sebagai contoh, kita ambil atom natrium. Atom natrium dengan simbol Na adalah logam. Dalam atom natrium, bilangan protonnya adalah 11, bilangan elektronnya adalah 11, bilangan neutronnya adalah 12. Okey, maka atom natrium ni cenderung untuk lepaskan satu elektron, buang satu elektron. So, bila buang satu elektron, maka elektronnya tinggal 10. Proton dan neutron tidak berubah. Proton kekal 11, neutron kekal 12. Okey, jadi lihat perbezaan antara bilangan proton dengan bilangan elektron. Nampak tak? Proton berlebihan sebanyak 1. Jadi bila proton berlebihan sebanyak 1, maka terbentuklah ion dengan cas 1 positif, Na+. Okey, jadi kalau proton lebih sebanyak 1, maka akan terbentuklah ion dengan cas positif 1. Okey, sekiranya proton lebih 2, maka terbentuklah ion dengan cas positif 2. Manakala sekiranya proton lebih sebanyak 3, maka terbentuklah ion dengan cas positif 3. Bagi contoh, bukan logam pula, kita ambil contoh atom klorin. Dalam atom klorin, bilangan protonnya 17, bilangan neutronnya 18, bilangan elektronnya 17. Atom klorin cenderung untuk terima satu elektron. Maka, bilangan elektronnya akan menjadi 18. Proton dan neutron tidak berubah, masing-masing kekal dengan 17 dan 18. Lihat perbezaan antara bilangan proton dan bilangan elektron. Elektron akan berlebihan sebanyak 1 elektron. Elektron bercas negatif. So, bila lebih 1 elektron, maka terbentuklah ion klorida dengan simbol Cl negatif. So, bagi elektron, sekiranya 1 elektron lebih, ion yang terbentuk akan bercas negatif 1. Sekiranya 2 elektron berlebihan, ion yang terbentuk adalah negatif 2. Manakala sekiranya 3 elektron berlebihan, ion yang terbentuk adalah negatif 3. Faham? Penulisan piawai bagi atom akan melibatkan penulisan simbol unsur, nombor proton dan juga nombor nukleon dalam bentuk A, X, Z. X merupakan simbol, A merupakan nombor nukleon, Z merupakan nombor proton. Berikut adalah maklumat yang kita boleh perolehi daripada perwakilan piawai atom ini. Mari kita analisis perwakilan piawai bagi atom natrium ini. Apakah simbol bagi atom natrium? Na. Berapakah bilangan proton bagi Na? 11. Ya, kerana nombor proton terletak di bahagian bawah sebelah kiri. Satu lagi cara nak mengenal pasti nombor proton adalah nombor proton selalunya nilainya lebih kecil berbanding nombor nukleon. Apabila bilangan proton adalah 11, maka bilangan proton dalam atom natrium juga 11. Begitu juga dengan bilangan elektronnya. Nombor nukleon adalah nombor yang lebih besar berada di bahagian atas sebelah kiri, iaitu 24. Berapakah bilangan neutron dalam atom natrium?
So, kita ambil nombor nukleon iaitu 24 ditolak dengan bilangan proton iaitu 11. Maka 24 tolak 11 bersamaan dengan 13. Okey. Jadi, ini adalah maklumat yang kita boleh perolehi daripada perwakilan piawai bagi atom. Seterusnya adalah cara untuk kita menyusun elektron di atas petala bagi setiap atom. Susunan ini hanya diguna pakai untuk 20 unsur pertama dalam jadual berkala sahaja. Petala pertama hanya boleh diisi dengan 2 elektron secara maksimum. Petala kedua, 8 elektron maksimum. Manakala petala ketiga juga boleh diisi dengan 8 elektron secara maksimum. Lihat gambar rajah di bawah ini. Nukleus kita akan lukiskan di bahagian tengah, diikuti dengan petala pertama, dimasuki oleh 2 elektron. Lukis pula petala kedua, masukkan 8 elektron, mengikut elektron yang ada dalam suatu atom tersebut. Dan seterusnya, petala ketiga. Elektron akan memenuhi petala yang terdekat dahulu. Apabila petala pertama penuh, elektron akan diisi ke petala kedua dan seterusnya ke petala berikutnya sehinggalah semua elektron telah habis diisi ke dalam elektron. Sebagai contoh, kita lihat atom karbon ini. Berapakah nombor proton bagi atom karbon? Nombor proton bagi atom karbon adalah 6. Bila nombor protonnya adalah 6, maka protonnya adalah 6 juga. Berapakah bilangan elektronnya? Elektronnya pun 6. Jadi, ingat ya anak-anak, bila kita nak buat susunan elektron, kita mesti tengok bilangan elektron. Okey, jadi untuk atom karbon, kita lukis dulu nukleus di tengah. Okey, ini adalah nukleus. Okey, kemudian kita lukis petala pertama. Petala pertama boleh dimasuki berapa elektron? 2 elektron. Jadi, kita boleh buat simbol pangkah sebagai contoh elektron. 2. Jadi 6 tolak 2 tinggal 4. Ada 4 lagi elektron yang belum lagi masuk. Maka kita lukislah petala yang kedua. Okey, kita masukkan lagi 4 elektron. Okey, ingat petala kedua boleh dimasuki dengan 8 elektron. Jadi keempat 4 elektron tadi boleh dimasuki pada petala kedua. Okey. Jadi ini adalah rajah susunan elektron bagi atom karbon. Penulisan susunan elektron pula adalah begini. Petala pertama dimasuki 2 elektron. Okey, kita ikuti dengan titik. Okey, kemudian bakinya adalah 4 elektron. So, susunan elektron adalah 2.4 bagi atom karbon. Elektron valence adalah elektron yang berada di petala terluar ataupun kita kenali sebagai petala valence. Okey, jadi bila kita tulis susunan elektron, okey, ini petala pertama, ini petala kedua, ini petala ketiga. Jadi bagi atom aluminium ini, okey, susunan elektronnya adalah 2.8.3. Jadi 3 elektron ni berada di petala paling luar. Maka bilangan elektron valence dalam aluminium adalah sebanyak 3. Kalau cikgu bagi contoh, 2881. Berapakah elektron valence dalam atom X ini? Berapa elektron valence-nya? Ya, 1. Kerana ini merupakan petala terluar, maka elektron valence-nya adalah 1. Kalau cikgu bagi contoh 287, berapakah elektron valence-nya? Iya, elektron valence-nya adalah 7.
kerana 7 merupakan elektron yang berada di petala terluar. Sifat kimia sesuatu atom bergantung kepada bilangan elektron valence. Selain itu, unsur yang sama bilangan elektron valence-nya akan mempunyai sifat kimia yang sama. Mari kita lihat dengan lebih jelas rajah susunan elektron bagi atom aluminium dengan perwakilan piawai bagi atomnya 27, 13. Bilangan proton dalam aluminium adalah 13 kerana nombor protonnya adalah 13. Ingat, nombor proton adalah nombor yang lebih kecil nilainya. Bila bilangan proton 13, maka bilangan elektronnya juga 13 kerana bilangan proton dan elektron dalam atom yang neutral adalah sama. Susunan elektron bagi aluminium adalah 2, 8, 3. Bilangan elektron valence dalam atom aluminium adalah 3. Berikut adalah cara kita melukis susunan elektron bagi atom aluminium. Lukiskan nukleus dengan simbol aluminium di bahagian tengah. Lukiskan petala pertama diisi dengan 2 elektron. Seterusnya, lukiskan petala kedua diisi dengan 8 elektron maksimum. Dan akhir sekali, 3 baki elektron diisi ke petala ketiga. Cikgu tunjukkan satu lagi contoh untuk kamu. Lukis susunan elektron bagi atom Y. Sebelum kita melukis, kita perlu tahu dulu susunan elektron bagi atom Y. Nak tahu susunan elektron, maka kita perlu tahu dulu berapa bilangan elektron dalam atom Y. Okey, nak tahu bilangan elektron, kena tahu dia punya bilangan proton. Nak tahu bilangan proton, kita perlu tahu nombor proton. Okey, jadi nombor proton adalah 8, iaitu nilai yang lebih kecil. So, bila nombor proton 8, maka protonnya adalah 8. Elektron bagi atom Y juga adalah 8. Baru kita boleh mula menulis susunan elektron bagi atom Y. Maka susunan elektron bagi atom Y adalah 2.6. Seterusnya, kita mulakan lukisan kita dengan melukis nukleus dengan simbol Y di bahagian tengah. Diikuti petala pertama, kita isikan dengan 2 elektron maksimum dan baki lagi 6 elektron kita lukis di petala kedua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka siaplah lukisan susunan elektron bagi atom Y. Kamu boleh cuba sendiri untuk melukis susunan elektron bagi atom X. Lihat rajah bagi atom aluminium ini. Susunan elektron bagi atom aluminium adalah 283. Fahami betul-betul kehendak soalan. Sama ada soalan hendak kamu melukis susunan elektron ataupun soalan hendak kamu melukis struktur atom. Kalau susunan elektron, dia hanya melibatkan nukleus, petala dan juga bilangan elektron sahaja. Namun, untuk rajah struktur atom, di bahagian dalam nukleus, kamu perlu masukkan bilangan proton dan juga bilangan neutron. Boleh faham dua perbezaan ini? Pandai! Sebagai penutup, cikgu nak kamu buat latihan uji kendiri 2.3, buku teks muka surat 36 di dalam buku latihan masing-masing. Dah siap? Hantar pada cikgu untuk disemak. Selamat menjawab! Bye!